Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudih. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu aw ma'az-zuhuli awil ghaflati aw bit-ta'lili awit tab'i ay adami iradatihi ta'ala aw adami iradatihi lahu aw ma'az-zuhuli awil ghaflati aw bit-ta'lili awit tab'i. Ini matan Ummil Barahin. Dan inilah, ini syarahan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi matan Ummil Barahin, kemudian Syekh Muhammad Zain tuan kitab Bidayatul Hidayah mensyarah, menghuraikan. Dan inilah wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudih. Ni yang kedua, sifat mustahil ni yang kedua ni ambil daripada lawan kepada sifat ma'ani yang 7. Jadi sifat ma'ani yang pertama kudrah, yang kedua iradah. Ni sekarang ni pergi kepada sifat mustahil, lawan kepada sifat yang kedua yang wajib bagi Allah, sifat iradah. Iradah yang ta'alluq dengan sekalian mungkinat. Sifat iradah ni yang ta'alluq dengan sekalian mungkinat. Ta'alluq iradah ni rukun iman yang keenam, qada. Ta'alluq ni fungsi kijaan, tugas sifat. Jadi ta'alluq sifat iradahnya qada, rukun iman yang keenam. Jadi sekarang ni lawan kepada iradah. Iradah mana ni? Yang ta'alluq dengan sekalian mungkinat. Ini hak sifat wajib. Lawan dia dengan apa? Dengan bahawa ada perkara yang berlaku yang bukan datang daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu mustahil sama sekali. Sifat iradah yang ta'alluq dengan sekian mungkinat. Sekian perkara yang berlaku ni, mungkinat ni perkara yang harus ada, harus tiada. Yang sedang berlaku lah. Ini mungkinat berlaku lah ni. Mungkinat ni selain daripada yang wajib, zat dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, contoh anak isteri Allah, itu mungkinat berlaku lah. Yang berlaku dalam alam ni, alam bumi ke, alam langit ke, alam dunia ke, alam akhirah ke, kesemuanya datang daripada ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, qada. Lawan kepada iradah, hanya bicara sekarang ni, ada perkara yang berlaku tetapi bukan datang daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil, lawan kepada sifat iradah. Maka menyatakan yang empunya karangan matan Ummil Barahin Syekh Sanusi.
dengan katanya. Ni baru nak bagi terjemahan. Wa ijadu syai'in, terjemahannya apa? Maka menyatakan yang empunya karangan tuang kitab Matan Ummi Barahin Syekh Sanusi dengan katanya. Ini terjemahan kepada wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahati liwujudih ni, dan menjadikan sesuatu, wa ijadu syai'in, dan menjadikan sesuatu daripada alam, menjadi sesuatu daripada alam ni, serta tergagahnya bagi jalan itu, ertinya ketiadaan kehendaknya bagi jadi itu. Dan menjadikan sesuatu, mana sesuatu daripada alam. Apa dia alam? Rabbil alamin. Alam tu apa? Ini kita baca Fatihah ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb bagi sekian alam. Apa dia alam? Alam cakrawala. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap barang yang ada selain daripada Allah. Alam lah. Manusia alam, kayu batu alam, jin alam, malaikah alam, syurga alam, neraka alam, cakrawala alam juga. Tapi terkadang kita faham alam ni alam cakrawala saja. Iyalah, termasuklah cakrawala tu alam. Tapi alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Alam lah. Ini semua depan mata kita ni alam belaka lah ni. Allah Rabbil alamin, Allah tuan dia. Alam yang ada semua ni Allah Rabb, Allah tuan. Allah yang mengatur, Allah yang menyusung, Allah yang mentadbir, Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan. Tu Rabb. Tauhid rububiyah ni Rabb. Rabb ni banyak mana. Rabb ni kita Tuhan, gitu je tau. Jadi ilah Tuhan juga, Rabb Tuhan juga. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Oh, jadi ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Itu terjemah orang kitanya. Ilah lain makna, Rabb lain makna. Sebab tu ayat Al-Quran didatangkan secara berasingan. Contohnya ayat zalikumullahu rabbukum, Allah Rabb kamu. Ni la ilaha illa huwa, tiada ilah malaikat ia. Mula-mula ayat sebut Allah Rabb kamu, kemudian disusuli dengan tiada ilah malaikat ia. Siapa Allah sebagai Rabb, siapa Allah sebagai ilah. Rabb lain makna, ilah lain makna. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Atas nama Allah sebagai Rabb, yang menjadikan sekian perkara. Atas nama Allah sebagai ilah, yang menjadikan sekian perkara. Dengan bahawa ada perkara yang berlaku yang bukan Allah yang jadikan, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Dalam ayat tu menyebut Allah Rabb kamu, tiada ilah malaikat ia, malaikat Allah. Allah sebagai Rabb kamu, tiada ilah malaikat ia. Allah jua sebagai ilah. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara mungkinat, sekalian perkara mungkinat yang dikehendaki oleh Allah. Sekalian perkara yang berlaku. Kalau berpegang ada perkara yang berlaku yang bukan Allah yang menjadikan, Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat, maka luculah pegangan kitanya Allah sebagai Rabb, Allah bukan lagi Rabb. Luculah pegangan kita Allah jua sebagai ilah. Tapi nak cerita sini, Rabb satu makna, ilah satu makna. Tapi kedua-dua makna ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekian perkara. Kita belajar kaedah sifat 20 untuk mengenal Allah sebagai ilah.
Yang syahadah kita yang pertamanya asyhadu alla ilaha illallah. Itu syarat yang pertama. Sekarang kita mengaji sifat 20 untuk mengenal Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Allah yang bersifat iftikar inilah yang menjadikan sekalian perkara. Tapi kalau ada perkara yang berlaku bukan Allah yang menjadikan, lucu sifat iftikar Allah, lucu Allah sebagai ilah. Hak kita ngaji sifat 20 ni. Begitu juga dengan Allah sebagai Rabb kamu, Tuan kamu. Allah bukan Tuan. Kalau ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbil alamin, Rabb, alam apa alam? Tiap-tiap benda yang ada selain Allah dan menjadikan suatu daripada alam. Sekarang ni Allah yang menjadikan serta tergagahnya bagi kejadian itu. Artinya erti tergagah ni ma'a karahati, artinya serta tergagah. Artinya erti tergagah ni ketiadaan kehendaknya kena Allah bagi jadi itu. Jadi satu benda Tuhan yang buat, tapi Tuhan tidak kehendak. Ini tergagah dia panggil. Ini karahah. Dia akan bicara di bawah. Karahah ni lawan kepada sifat iradah. Karahah lawan bersifat iradah. Dia ajzun, lemah, lawan kepada kudrah. Jahlun, jahil, lawan kepada ilmu. Mautun, mati, lawan kepada hayat. Lawan kepada iradah karahatun, karahah. Karahah diterjemah dengan tergagahnya. Apa makna tergagah? Artinya erti karahah, tergagah ni ketiadaan kehendaknya kena Allah bagi jadi itu. Tu. Dia akan huraikan di bawah. Sebab yelah tak pandai jawab tak apa, janji pegangan tu kemah. Biasa kalau tanya kok, lawang kudrah lemah, lawang ilmu jahil, lawang pada sifat hayah mati. Senang jawabnya. Lawang pada sifat iradah, lawang pada sifat iradah. Sungguh ni lawang pada sifat iradah. Lawang pada sifat iradah, tidak iradah lah. Tu makna kepada lawang sifat lawang dia. Takkan lawang pada kudrah, tidak kudrah. Lawang kepada ilmu, tidak ilmu, gitu. Lawang pada kudrah, jahil, betul. Lemah. Lawang pada sifat ilmu, jahil, betul. Takkan lawang iradah dengan makna tidak iradah. Apa makna? Apa dia lawang iradah? Karahah. Apa makna karahah? Diterjemah di sini dengan tergagah. Terkadang karahah diterjemah dengan benci. Benci itu karahah. Itu asal makna karahah, tu makna bencilah. Kalau kita pergi pada karahah, hukum syarak 5. Hukum syarak 5 tu kan ada hukum yang makruh. Apa makruh? Perkara yang Tuhan karahah, Tuhan benci. Tu karahah tu. Makruh ni benda yang perkara perbuatan yang Tuhan karahah. Karahah tu. Tapi itu karahah hukum syarak 5. Ni karahah dengan makna asal makna benci lah. Tapi apa makna karahah? Adami iradati lahu. Itu dalam matan. Karahah dengan makna tidak kehendak. Karahah dengan makna tidak kehendak. Dengan bahawa Allah yang menjadikan sekalian perkara, tapi Allah tidak kehendak. Wa ijadu syai'in menjadikan sesuatu, menjadikan sesuatu ni oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala.
Allah yang menjadikan. Sebab lepas dah kitanya hak kudrah, lawan dia lemah, lepas dah kita pegang kejap dah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, dengan bahawa Allah menjadikan sekalian perkara yang berlaku. Kemudian sifat mustahil pula, lawan pada sifat kudrah, ajzun, lemah daripada menjadikan sekalian mungkin, itu lemah. Kita sudah berpegang di akidah Allah tidak lemah daripada menjadikan sekalian mungkin, dengan bahawa tidak ada satu perkara pun yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah. Jadi lemah sifat mustahil. Kita sudah berpegang akan hukum dia. Kita berpegang Allah tidak lemah daripada menjadikan sekalian mungkin, dengan bahawa semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kita lepas dah bicara. Sebab kita bicara sekarang aqaidul iman yang 50. Sifat wajib kita pegang hukum dia, sifat mustahil kita pegang hukum dia. Sebelum bicara sifat kudrah, kita bicara sifat iradah, sifat yang ke-8. Panjang dah bicara sifat yang ke-8. Sebelum bicara sifat kudrah, bicara sifat yang ke-6. Dia tersasa dah. Ingat ke raya pun hari ni. Ingat ke raya. Kalau raya tak ada lah. Kalau tak raya ada lagi. Tersasa. Jadi kita bicara dah sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah. Yang kita dalam kitab ni panjang tekan, wahdaniyah pada perbuatan. Itu sifat wajib. Berbilang pada perbuatan itu sifat mustahil. Kita pegang dah bahawa tidak berbilang pada perbuatan. Ni kita pegang aqaidul iman yang 50. Tak ada ni, tak ada semayang, tak ada puasa, lakunglah nak buat gilah. Rajin semayang berjemaah ni waktu lagi ni, rajin puasa tak pernah ponteng pun Ramadan. Tapi macam mana dengan aqaidul iman yang 50? Anak kita, bini kita, anak cucu kita, kita sendiri, bini kita, anak cucu kita, macam mana aqaidul iman yang 50? Siapa ke ada orang 50 hak mana? Satu dah. Ada orang 50 tu tahulah, tahu bilang. Ada ni, tahu bilang, tak lepas, tak ada semayang, tak ada puasa. Diri sendiri, lepas tu bini gendo mari berjemaah. Lepas tu aqaidul iman yang 50, ajar dak ke bini? Tak ajar. Ni suami seumpama ni kok mupulah daripada masyarakat. Ada ni. Tapi kalau dia sendiri pun tak peduli aqaidul iman yang 50, balik awal lah sekelamin tu. Marilah berjemaah 5 waktu pun, sampai ketua pun. Tak ada nilai, tak ada. Sekelamin seumpama tu, anak cucu pun begitu juga. Semayang rajin, berjemaah rajin, puasa rajin, baca Quran rajin. Aqaidul iman yang 50 itu permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul. Aqaidul iman yang 50 masuk di bawah permulaan Islamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu permulaan Islam. Aqaidul iman yang 50 ini permulaan bicara beriman. Permulaan Islamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita warisi daripada ibu bapa. Hak tu ibu bapa dah ajar pun sudah automatik kita ada 2 kalimah syahadah Islam yang kita warisi. Hak iman. Hak permulaan iman, mengenal Allah, mengenal Rasul. Aqaidul iman yang 50. Duk mana ni? Tak ada ni, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Akhir zaman kadang-kadang masjid meriah, besar-besar masjid meriah. Subuh mereka kalah maghrib kita. Maghrib kita ni Terengganu Darul Iman lah. Terengganu Darul Iman. Maghrib kita menang subuh dia lagi. Menang subuh dia lagi daripada maghrib kita. Bukan subuh Ramadan ni, bukan cerita subuh Ramadan. Subuh Ramadan tu kan makan sahur. Tak ada makan sahur, tak ada lah subuh dia nya di masjid. Tak ada lah. Ke sama je masjid ni pun.
Subuh Ramadan dengan subuh Syawal nanti sama. Subuh Ramadan habis dah ni, esok subuh Syawal. Macam mana subuh Ramadan dengan subuh Syawal, dengan subuh Syaban terdahulu sama? Tak sama dah. Tapi nak ceritanya, maghrib kita kalah dengan subuh mereka, meriah. Tapi aqaidul iman yang 50 ada ke tak? Tak ada. Ni ada ni. Tak ada permulaan iman. Tak ada. Tak ada permulaan iman. Meriah macam mana pun, itu hanya Islam pada rupa zahir, tanpa iman. Islam pada nama, Islam pada zahir, Islam pada perbuatan zahir, Islam pada sembahyang, Islam pada puasa, Islam pada zakat, Islam pada haji. Hanya zahir ni, Islam zahir ni. Iman macam mana? Permulaannya mengenal Allah, mengenal Rasul. Aqaidul iman ilmu macam mana? Tak ada. Ini tempat besar-besar ada ni. Ini akhir zaman. Jadi sama macam tadi lah, ibu bapa semayang puasa tak tinggal, tapi mereka aqaidul iman yang 50, mereka peduli ke tak? Tak peduli. Lepas tu anak cucu mereka sama, semayang puasa cukup, baca Quran pandai. Aqaidul iman yang 50 tak ada. Nak berlakon buat lah, tak ada apa-apa. Atas dunia ni orang akan puji, semayang cukup, puasa cukup, anak-anak cucu berjuru belaka, baik belaka, belajar ilmu dunia tinggi-tinggi belaka. Hak ni tahap mana ni? Hak ni college, hak ni diploma, hak ni ijazah. Boleh letak tarah. Aqaidul iman yang 50 tahap mana duduk? Tahap college, tahap diploma, tahap ijazah. Aqaidul iman yang 50. Terkadang tahap sekolah rendah pun tak lepas. Tahap mana aqaidul iman yang 50? Kita, bini kita, anak cucu kita, tahap mana? Ceritalah. Cucu kita kolej belaka, diploma belaka, ijazah belaka, itu ilmu dunia. Aqaidul iman duk tahap mana? Anak cucu kita aqaidul iman duk tahap mana? Tak ada lah. Semayang lah, puasa lah, zahir sahaja. Akhir zaman zahir, nama Islam zahir, perbuatan sebagai orang Islam. Masjid tersergam indah. Di akhir zaman tersergam indah masjid. Puluh juta masjid. Bukan duit kerajaan, duit orang ramai. Duit kerajaan kita tak pelik, ratus juta begitu tak pelik. Tapi nak imarahkan masjid, aqaidul iman yang 50 letak mana? Letak mula-mula ke? Mula-mula apa? Lama mana dah masjid itu makmur, tapi tak ada aqaidul iman yang 50. Bukan kata masjid yang terhasil, terbina, di orang ramai puluh juta ni, di orang ramai ni, mula-mula sekalinya aqaidul iman yang 50. Dak. Jadi anak cucu kita macam mana? Balik pada kita lah, mak ayah. Tak ada ni, tak ada lah. Semayang sama, puasa sama, itu amal soleh. Amal soleh ni dimulai dengan allazina amanu wa amilus solihat. Bicara aqaidul iman yang ini permulaan bicara iman. Pergi pada pembicaraan beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kesudahan, untuk melengkapkan keenam rukun iman. Tapi permulaan imannya aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib kita berpegang, sifat mustahil kita berpegang hukum dia. Sini hak banyak terpesong. Hak pembicaraan kita dahulunya, sifat mustahil bagi wahdaniyah, sifat mustahil lawan bagi sifat kudrah, sifat mustahil sekarang ni lawan pada sifat iradah. Berpegang akan sifat mustahil ni habis ceritalah. Kita berpegang hukum dia, berbilang pada perbuatan. Ada yang perbuat selain Allah, mustahil kita pegang, tak sama sekali. Tapi kalau berpegang ada perbuatan Allah hak besar-besar,
hak kecil-kecil ni perbuatan kita sendiri. Itu berpegang, berbilang pada perbuatan, berpegang sifat mustahil. Bila ada satu-satu perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, berarti tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, berarti berpegang Allah lemah. Lemah apa lemah dalam kitab kita ni? Lemah daripada menjadikan sekalian mungkin. Lemah lah panggil. Lemah daripada menjadikan sekalian mungkin. Kuasa, bila kuasa dia menjadikan sekalian, itu baru kuasa. Ada ni. Bukan sifat mustahil ni lemah daripada menjadikan setengah-setengah perkara. Bukan. Sama dengan bicara kudrah. Kekuasaan Allah yang kita bina atas wahdaniyah pada perbuatan. Asasnya wahdaniyah pada perbuatan. Tauhid. Tu asas di tauhid. Wahdaniyah pada perbuatan. Apabila ada perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, yang pertama mensyirik ke Allah pada perbuatan, yang kedua berpegang Allah lemah. Sebab kekuasaan Allah, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Lemah mana apa lemah? Lemah daripada menjadikan sekian perkara. Itu lemah lah. Makna ada satu perkara yang bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah Ta'ala lemah. Selain daripada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Waktu balik awal, tak ada bicara qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, rukun iman yang ke-6. Yelah, kadang-kadang tengok keluarga-keluarga balik raya ni meriah belaka. Meriah lah, balik jauh-jauh, berjaya masing-masing. Itu kebanggaan keluarga. Tengok di kawasan parking. Tengok di kawasan parking. Tengok situ ada. Kawasan parking luar. Kereta besar-besar belaka. Kereta besar-besar belaka. Tak payah mana, sewa pun boleh. Kereta besar-besar. Tak lah. Bukan kata sewa. Dan memang ada sewa. Dia punya perangai dia, disewa kereta sama. Dia tu dah dengan syarikat. Kereta sama. Tu. Makna apa ni? Bangga ni. Mana anak-anak berjaya belaka. Masuk waktu pergi masjid, anak menantu cucu lelaki masjid. Nampak mana? Juhnya, solehnya, amal soleh tu. Iman macam mana? Tu amal soleh tu lah. Allah soleh-solehnya anak menantu mereka ni. Anak menantu ayah haji mak haji ni soleh. Cucu-cucu pun soleh, juru-juru baik belaka. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Dunia berjaya lah, nampak berjaya sungguh-sungguh. Dunia nampak dunia tu berjaya, akhirat, anak cucu soleh belaka. Soleh. Iman. Allazina amanu wa amilus solihat, yang kedua iman. Amal soleh pula, rajin semayang. Ilmu fiqh macam mana? Rajin berjemaah. Ilmu fiqh baksyar berjemaah macam mana? Hak tu dia Allah Ta'ala. Nampak soleh lah zahirnya, tapi buat dengan ilmu ke tidak? Soleh-soleh ni bukan ta'at zahir je, ta'at batin macam mana? Ilmu tasawuf padu'ain itu macam mana ta'at batin? Pandai ni. Hak soleh sungguh ni. Hak soleh sungguh ni beriman dan beramal soleh. Soleh ni ta'at zahir dengan ilmu, ta'at batin dengan ilmu. Tapi setakat kita sebut zon baik je lah. Anak menantu soleh, cucu-cucu soleh. Itu orang akan zon, orang akan sangka baik. Orang akan sangka baik. Kita tak nak tambah orang. Tu nampak pergi masjid belaka tu, imam tak ada. Tahu mana imam tak ada? Kita wajib kita sangka baik. Kita wajib sangka baik. Kita cerita ni atas diri kita masing-masing. Kita mak ayah, orang sangka kita mak ayah yang soleh. Macam mana soleh? Sebenar kedak kita ni. Kita ada anak cucu, orang sangka soleh. Orang yang wajib sangka baik kepada keluarga kita. Tapi anak cucu kita sini macam mana? Betul soleh? Dengan ilmu fiqh, ilmu tasawuf du'ain. Soleh yang sebenar, iman macam mana? Tapi untuk orang lain, dia sangka baik.
Hak saya sebut tadi ni, ini sebut umum. Sebut umum sebab Nabi sudah nyatakan akhir zaman Islam hanya pada nama, Islam hanya pada rupa. Masjid akan tersergam indah, tapi imannya di mana? Lepas tu siapa duduk tangga ni? Kita sendiri lah. Diri kita, keluarga kita macam mana? Akal hidup iman yang 50 ni macam mana? Kalau kita mak ayah agama seumpama tadi, hak zahir je, anak cucu akan sama. Kita orang Terengganu ni memang bab semayang, boleh kata dia Terengganu, Kelantan gitulah. Boleh kata bab semayang ni ada orang tak semayang tu, tapi maknanya kalau kita sebut kok memang orang semayang lah. Orang semayang lah. Sebab tu dulu pernah, macam mana kalau di tempat kita berlakunya banjir, tempat yang tak berlaku banjir, macam mana kalau di tempat kita berlakunya banjir, ada persediaan ke tidak? Jawab orang yang berkuasanya, banjir di tempat orang kuat semayang. Kelantan Terengganu lah. Mana di tempat mereka ni tak banjir. Sebab apa? Sebab mereka tak kuat semayang. Lepas dia cakap gitu, kena banjir kilat. Habis dengan bangunan-bangunan dia tenggelam di air. Orang dia boleh jawab gitu. Orang tanya, macam mana persediaan kerajaan kalau banjir? Banjir tu di tempat orang kuat semayang. Tanah Kelantan lah. Hak lagi kuat semayang Kelantan, lagi kuat banjir. Dianya sebab apa? Tak kuat semayang barangkali. Wallahualam lah. Tapi cakap gitu, kena banjir kilat. Sekejap aja habis satu bandar. Mana kita Terengganu ni memang semayang. Memang semayang lah kita kata. Tapi macam mana dengan bab ni, bab aqaidul iman yang 50 macam mana? Sebab kita akan warisi kemudian, kita akan warisi. Kalau kita hanya bawa agama zahir saja, akidah tak bercara, tasawuf tak bercara, tak ada benda. Zahir tu pun dengan ilmu ke tidak? Zahir pun tak ada ilmu pun, tak ada benda. Tapi ilmu dunia, boleh cerita ketinggian ilmu dunia. Ilmu tauhid, ilmu pekong tasawuf, duduk level mana? Duduk level mana? Ilmu duduk level mana? Ini kalau kita bicara nak akhirah lah. Kalau nak menyamur tu boleh lah. Nak dunia akhirat, ilmu dunia, diploma, ijazah. Tapi akhirat, ilmu duduk tahap mana? Tu gamuk dah. Nak dunia, nak akhirat. Apa panggil apa? Hipokrit dah. Apa panggil hipokrit gitu dah. Jahat seumpama tu. Dok, nak dunia, nak akhirat. Dia lain. Kita ke dunia je, akhirat tu aku kira tu lain cerita. Dok, kita nak dunia akhirat. Tapi ilmu akhirat kita macam mana ni? Ilmu aqaidul iman yang 50 macam mana? Berpegang dengan hukum sifat yang wajib 20, berpegang dengan hukum sifat mustahil yang 20. Ni bicara sifat mustahil, berpegang akan hukum dia. Jadi berpegang hak sifat yang wajib dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan qudrah, kita pegang hukum dia. Berbilang pada perbuatan mustahil, kita pegang hukum dia dengan bahawa tidak berbilang pada perbuatan sama sekali dengan bahawa tidak ada yang perbuat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pergi kepada qudrah, kita berpegang keesaan pada perbuatan, semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah sekalian yang berlaku. Mustahil lemah Allah daripada sekalian perkara yang berlaku. Hak mustahil lemah ni, lemah dari sekalian, bukan setengah-setengah. Ada hak Tuhan kuasa, tapi ada setengah tu makhluk yang buat, lemah dia panggil. Sebab bukan daripada sekalian. Pegang kejap hukum, Allah Ta'ala tidak lemah dari sekian perkara, dengan bahawa sekian perkara berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kejap dah, Allah perbuat sekian perkara. Allah perbuat pula dengan tidak ada kehendak. Ni ini sifat mustahil, lama ada sifat iradah. Berpegang dah keesaan pada perbuatan, berpegang dah semua yang berlaku perbuatan Allah,
mustahil berbilang pada perbuatan, mustahil lemah Allah dari sekalian perkara yang berlaku. Kejap dah situnya. Semua perbuatan Allah. Allah perbuat, tapi Allah tidak kehendak. Dia akan cerita di bawah. Apa perkara yang Allah buat tapi Allah tak kehendak? Mustahil perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat, Allah perbuat tapi Allah tidak kehendak. Siapa yang berpegang? Perkara mustahil Allah yang perbuat, perkara mustahil pergi pada perkara mungkin, perkara yang jahat Allah perbuat tapi Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah. Dia akan cerita di bawah. Sekarang wa ijadu syai'in, mengadakan akan sesuatu, menjadikan akan sesuatu, menjadinya oleh Allah. Diidafat kepada maf'ul, menjadikan akan sesuatu. Siapa yang menjadikan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan. Sebab apa? Sebab kejap dah berpegang wahdaniyah pada perbuatan, berpegang tidak berbilang pada perbuatan, kejap dah berpegang Allah kuasa pada menjadikan segala perkara, dan berpegang kejap dah mustahil dak sama sekali Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan segala perkara. Manusia yang berlaku keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku Allah yang menjadikan. Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Mustahil. Mana contoh di bawah? Allah menjadikan perkara jahat yang berlaku tapi Allah tidak kehendak. Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Siapa tu? Mu'tazilah pula. Dia akan bicara di bawah. Mu'tazilah berpegang dengan perkara yang mustahil. Sebab Mu'tazilah perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat, Allah yang perbuat tetapi Allah tidak kehendak. Allah hanya mengetahui. Itu mustahil sama sekali. Tapi Allah yang menjadikan. Masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan tapi Allah tak kehendak. Itu mustahil sama sekali. Sekarang ni bukan perkara jahat Allah menjadikan, cuma Allah tidak kehendak. Sekarang ni Allah pun tidak menjadikan, Allah pun tidak kehendak. Berat lagi Bukan sekarang ni, bukan kata hak jahat, hak baik pun bukan Allah yang menjadikan dan bukan Allah yang kehendak. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Berhasil perbuatan hamba dengan bahawa Allah tidak sekat, Allah tidak halang, Allah membiarkan, tapi Allah menjadikan. Tidak, kita menjadikan sendiri. Lepas tu kita memilih untuk melakukan perkara pun tidak ada kehendak Allah di situ. Allah hanya mengetahui. Sekarang bukan kita kalau nak banding dengan dulu kan, kita panggil kat sekarang ni perkembangan ilmu tu lebih meriah lah. Nak banding dengan dulu kan, orang dulu ni ilmu tak meluas mana. Orang dulu kan, kalau orang perempuan pakai selendang gitulah orang dulu. Kalau perempuan solehah dulu-dulunya selendang itu tutup rapat sampai ke bawah, tapi selendang je dia pusing. Orang sekarang ni jangoklah rupa agamanya, cakap minat agama, share je bab akidah, bab tauhid, seorang dak puji. Ni sungguh ni. Ceritalah ni ada guru muslimah apa semua lah, guru hok pakai purdah apa semua ni, guru agama lah. Cerita bab rumah tangga, isteri yang taat, cerita rumah tangga banyak lah. Sekarang ni banyak rancangan rumah tangga kan. Adalah orang pushare hok bab tauhid, seorang tak respon pada ni. Orang dulu walaupun selendang lilik gitu, Aqaidul Imam 50 duk dada. Tak ada ni orang dulu duk mulut je Aqaidul Imam 50. Kainat tahu bekah. Bunyi orang kita sekarang kainat barang apa pula, tak kenal kainat tu apa dia. Dok, hok kainat tahu bekah ni saya dengar masa budak-budak lagi. Tak erti pun kitanya kainat tahu bekah. Apa dia kainat? Kainat tu makhluk lah.
Kita tak tahu kainat apa dia. Orang tua kan. Tuhan tetaplah kedah pada azal. Kainat tak boleh bekah. Kita sebagai hamba kena redha, kena sabar. Tuhan tetaplah kedah pada azal. Kainat tak boleh bekah. Duk mulut orang tua ada ni. Ilmu kodoh-kodoh je. Tapi hidup barakah. Banyak juga kejahilan, tapi kejahilan mereka jauh daripada orang mengajar. Kejahilan yang dimaafkan. Sekarang ni ramai orang mengajar, tapi macam mana nak bicara bab aqaidul iman yang 50? Oh tu selalu dah sebutkan. Tak lepas aqaidul iman yang 50, sembahyang bang tak pakai. Sembahyang bang tak terima. Tak lepas aqaidul iman yang 50, sembahyang bang Tuhan tak terima. Ini orang tua-tua kita dulu. Ilmu sekadar tapi barakah. Orang sekarang ni nampaknya ilmu sudah jadi terbuka. Uniform agama sudah jadi mana sudah terselah uniform agama. Tapi macam mana dengan pembicaraan aqaidul iman yang 50? Akhirnya bukan perkara jahat saja. Bukan perkara jahat. Allah tidak kehendak, bahkan Allah tidak menjadikan. Itu berat. Perkara baik pun Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Dan bukan Allah yang menjadikan, tapi Allah membiarkan. Yang menjadikan hamba sendiri. Sebab hamba Tuhan letak upaya dah. Tu berapa lapis sesak situ. Bukan satu kesesatan tu. Dan apa yang saya sebut ni termasuk yang dalam rakaman pengajaran ilmu akidah. Ada yang mengajar seumpama ni. Hak tak belajar satu hal. Hak belajar pula salah guru. Salah sini tak ada lah. Kita, bini kita, anak-anak kita. Kena peringat semua ni. Kena peringat semua. Aqaidul iman 50 kena peringat semua-semua. Kena ulang semua-semua. Sebab kita ni bahagian kita lah. Mudah-mudahan mati dalam iman. Kita mengharapkan pahala. Waladin solihin yada'ulah. Waladin solihin ay waladin mu'minin. Anak yang beriman. Nak cari soleh sungguh ni kita ibu bapa pun tak tapas tangga soleh. Soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Itu soleh. Orang yang mendirikan hak dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan dengan hak sesama anak Adam. Itu soleh. Anak siapa tangga soleh ni? Setinggi-tinggi makam syariat soleh ni. Wa ala ibadillahis salihin. Siapa soleh? Ni setinggi-tinggi makam syariah. Anak kita sendiri pun cakap macam makin ni. Tadi pun cakap macam makin. Lepas bahagian kita, dah bahagian anak cucu kita tak lepas, tak soleh. Kita je. Lepas tu hak sesama orang Islam, saudara mara kita, jiran kita tak pernah peduli. Jadi kita sendiri pun ibu bapa nak sapa tangga soleh itu pun tak capai anak-anak kita. Tapi kalau anak tu beriman, itulah bekal kita lepas kita mati. Anak beriman. Ni anak beriman, cerita bab iman. Dia buat amal sikit je pahala kita. Dia buat dosa, dia ke Tuhan. Ada kena-kena dengan mak ayah. Ada ni. Dia buat amal sikit je. Kalau dia kata lah, anak yang beriman, semayang wajib-wajib je, pahala dah mak ayah. Puasa Ramadan je, pahala dah untuk mak ayah. Dia infak sikit-sikit je, pahala pada mak ayah. Janji dia beriman, tu je. Tapi kalau dia tidak beriman, semayang sunat banyak mana pun, puasa sunat banyak mana pun, infak ribuan jutaan ringgit pun tak ada. Tak ada nilai kepada anak dan tak ada pahala pada mak ayah. Waladin solihin ay waladin mu'minin. Anak yang beriman. Amal dia adalah kodoh-kodoh, banyak itulah pahala mak ayah dia dapat. Tapi
Anak yang beriman sebesar-besar pahala anak, itulah pahala besar untuk ibu bapa. Ada ni. Pahala yang paling besar bukan sembahyang waktu. Betul lah, sembahyang waktu pahala paling besar sekali. Hak zahir sembahyanglah pahala besar sekali. Tapi pahala yang besar sekali adalah iman. Anak yang beriman, pahala besar bagi anak, pahala besar bagi ibu bapa. Betul lah. Tapi kalau imannya tak lepas, banyak mana amal sekalipun, tidak ada pahala pada anak dan tidak ada pahala pada bapa, berat lagi kita ibu bapanya, kita akan disoal di padang mahsyar. Kenapa anak tidak beriman? Kerana ibu bapa tidak tanamkan iman sebelum anak balik. Bawah pula kita di padang mahsyar. Tapi hak lepas-lepas dah, kita bertaubah dengan Allah. Lepas tu anak-anak kita macam mana? Kita nasihat supaya belajar iman, belajar berakidah. Nasihat je lah. Kita nak ajar di sendiri besar dah, dia cari sendiri lah. Kita dengar Allah banyak bersalah, kita bertaubat. Salah besar kita kalau anak kita balik tanpa aqaidul iman yang 50, memang salah besar kita mak ayah. Jadi kalaulah anak-anak kita berpegang dengan akidah yang salah, berpunca daripada kita yang tidak ajar, kita ada saham, ada bahagian di situ. Melainkan kita telah bertaubah dengan Allah dan kita sentiasa nasihat anak kita belajar aqaidul iman yang 50. Tak ada sekarang. Kata ada ni, tak ada agama. Jadi kejap dah Allah yang menjadikan, tiba-tiba menjadikan sesuatu daripada alam serta tergagahnya bagi kejadian itu. Arti tergagah ketiadaan kehendak Allah bagi jadi itu. Jadi tu berlaku perkara tu, Allah yang jadikan. Kudrah, keesaan pada perbuatan, mustahil lemah, mustahil berbilang pada perbuatan, kita kejap dah pegang. Tapi Allah tidak kehendak pula dah. Ni. Faham tak ni? Jadi menjadikan sesuatu ni oleh Allah, tetapi serta tergagah dengan makna ketiadaan kehendaknya bagi jadi, atau berserta dengan zuhul, lupa, atau ghafalah, lalai. Dia akan puji di bawah. Lupa, lalai. Lupa satu, lalai satu. Ini ulama berkhilaf pandangan lah. Sama ada satu makna ataupun makna yang berasingan. Ada kata muradif je, ada kata ataf am atas khas, ada kata khas atas am. Itu ulama berpandangan akan cerita di bawah. Cuma setengah pandangan, lupa lalai ini lawan kepada ilmu. Lupa lalai setengah pandangan lawan pada ilmu, bukan lawan pada iradah. Tapi di sini pergi pada lawan pada iradah. Dia ginilah, kalau macam kita lupa lalai ni, kita buat satu perkara, kita terlupa buat. Macam ginilah, kita beli satu barang tapi kita lupa, kita dipesan beli barang lain, siapa di rumah barang lain. Apa kata? Lupa. Lupa ni makna apa? Mana lawan kepada iradah ke, kehendak kita ke, ataupun lawan pada ilmu? Sini lawan pada iradah, setengah panggil lawan pada ilmu. Kalau lupa panggil umpama jahil ke? Kalau lupa dia tak panggil jahil tau, dia panggil nyanyuk tau. Nyanyuk dah orang tua ni, barang lain suruh beli barang lain. Nyanyuk dah. Dan nyanyuk ni, gua mana nyanyuk ni? Kehendak, lawan kehendak ke lawan ilmu? Nyanyuk dia buat, tapi dengan lupa nyanyuk. Mana apa tu? Tak, mana apa? Buat tanpa kehendak. Boleh jugalah kalau kita kata. Lepas tu sini lupa lalai pergi pada lawan pada iradah. Tapi setengah pandangan lupa lalai ni lawan kepada ilmu.
Lawan kepada ilmu. Sini lawan pada iradah. Atau dengan ilah, atau dengan tabi'ah. Ilah ni turut. Tapi ilah ni Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan tubuh badan kita. Allah yang menjadikan gerak tubuh badan kita. Tapi barang daripada tubuh badan kita ni bukan Allah ni, dia bergerak bukan lagi dengan kehendak Allah. Hal ni akan pergi pada dua pandangan pula. Atau tabi'ah, Allah yang menjadikan tapi dengan semula jadi. Tabi'ah mana hak ni? Allah yang menjadikan dengan bahawa Allah letak tajam, Allah letak panah. Ini hak khilaf pada kafir. Tapi kalau ilah tabi'ah yang tidak ada kaitan dengan kudrah Allah, itu kafir ijma' ulama. Bergeraknya sesuatu di tubuh badan kita tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah, tidak ada kaitan dengan iradah Allah, itu kafir ijma' ulama. Putu, hangus, tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Dia akan bicara nanti. Ilah turuk ni kalau misal kita bergerak cincin yang tersarung di jari yang tidak ada kaitan dengan kudrah Allah, tidak ada kaitan dengan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Dia akan bicara hak ilah turuk. Kita berpegangnya semua yang berlaku perbuatan Allah serta dengan kehendak Allah. Bergerak tubuh badan kita, Allah yang menjadikan gerak tubuh badan serta Allah kehendak pada azal. Apabila tubuh badan kita bergerak, bukan kata cincin, semua barang di tubuh badan kita akan bergerak sama. Bergeraknya barang di tubuh badan kita sebagaimana bergeraknya tubuh kita, Allah yang menjadikan bergerak barang di tubuh badan kita sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala. Itu kita sekarang bergerak tubuh badan kitanya, Allah yang menjadikan serta kehendak Allah. Apabila tubuh badan kita bergerak, digerakkan oleh Allah, yang ada di tubuh kita ni bergerak samalah. Dengan kopiah dia, dengan cermin matanya, dengan baju kain luar dalamnya, bergerak belaka. Kalau tubuh badan kita bergerak, baju kain tidak bergerak, kelanya bulat gitunya. Jadi bergeraknya tubuh badan kita, Allah yang menjadikan serta Allah kehendak pada sedia kala. Bergeraknya barang yang pada tubuh badan kita, Allah yang menjadikan serta Allah kehendak pada sedia kala. Mengalirnya air, Allah yang gerakkan air. Bila air mengalir, sampah-sampah benda ringan akan mengalir. Lumpur kalau musim banjir akan mengalir. Air mengalir, perbuatan Allah, Allah menjadikan serta Allah kehendak pada azal. Bergeraknya sampah sarak, barang ringan bersekali dengan lumpur, semuanya Allah yang menjadikan serta Allah kehendak pada sedia kala. Mustahil ada apa yang berlaku yang bukan datang dari kudrah dan iradah Allah. Kalau memang bergeraknya sesuatu benda yang ada pada tubuh kita, contohnya yang tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah, itu kafir ijma' ulama. Imam tidak sah orang Islam. Orang Islam. Kita bicara aqaidul imam yang 50. Hak bicara Islam tu bicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selagi tidak berkata-kata yang membatalkan dua kalimah syahadah, selagi tidak melakukan perbuatan yang membatalkan dua kalimah syahadah, dia orang Islam. Sebab ada perkataan yang membatalkan syahadah, ada perbuatan yang membatalkan syahadah. Selagi tidak berkata-kata, tidak memperbuat perkara membatalkan syahadah, dia orang Islam. Ni iman macam mana? Ni bicara bab iman. Mana hak kafir ijma' ulama, iman tidak sah, zahirnya orang Islam. Atau dengan ilah, atau dengan tabi'ah. Ini terjemahan. Dia pun pergi pada huraian. Artinya mustahil atas Allah menjadikan ia, Allah yang menjadikan wahdaniyah pada perbuatan,
Allah yang sifat qudrah. Allah yang menjadikan. Tengok sini ya. Mustahil atas Allah Ta'ala menjadikan ia Allah yang menjadikan sesuatu dalam alam seperti kufur dan maksiat dan lain daripada keduanya, dan iaitu tiada berkehendak ia akan menjadi akan dia. Kufur maksiat Allah yang menjadikan, tetapi Allah tidak kehendak, mustahil. Ini akidah Mu'tazilah. Perkara jahat, kufur maksiat Allah yang menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Maknanya Mu'tazilah, perkara jahat, kufur dan maksiat tidak ada qada Allah, tapi qadar Allah. Qada kehendak Allah tidak ada, tapi qadar perbuatan kudrah Allah memang Allah yang menjadikan. Ini Mu'tazilah. Mustahil atas Allah Ta'ala menjadikan Allah sesuatu dalam alam mana seperti kufur dan maksiat. Allah yang menjadikan kekufuran, Allah yang menjadikan kemaksiatan dan lain keduanya, dan iaitu tiada berkehendak ia Allah akan menjadi akan dia. Allah tidak kehendak, tapi berlakunya kekufuran Allah menjadikan, berlakunya kemaksiatan qadar perbuatan kudrah Allah, tapi Allah tidak kehendak. Mana perkara jahat tidak ada qada Allah, hanya ada qadar sahaja, mustahil. Tapi kalau perkara jahat bukan Allah yang menjadikan, tak lepas bicara hak kudrah lawan dia lemah lah, tak lepas bicara wahdaniyah lawan dia berbilang lah. Sekarang ni lepas dah wahdaniyah lawan pada berbilang, lepas dah kudrah lawannya lemah, lepas dah segala-galanya perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba Allah yang menjadikan kufur dan maksiat, tetapi Allah tidak kehendak, mustahil. Kita berpegang baik ke jahat yang Allah menjadikan, Allah kehendak pada sedia kala. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang perkara jahat tidak ada qada Allah, khilaf akidah ni kafir ataupun akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Jadi kalau ngaji molek ada sifat 20, takkan timbul ajaran sekarang dan rakaman-rakaman secara terang-terang, secara jelas-jelas ada yang mengajar perkara jahat tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui, tapi Allah tidak menghendaki. Kalau betul-betul ngaji kaedah sifat 20 untuk berpegang betul benar aqaidul iman yang 50. Wallahu a'lam. Jadi dah hari ni masa lagi Ramadan, jadi insya-Allah minggu hadapan pun kita teruskan. Cuma macam sebut minggu lepas lah. Kalau hari ni 1 Syawal, tak ada lah untuk pagi ni. Minggu depan akan mula balik. Tapi dah pagi ni masa lagi 30 Ramadan. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita terus jalan je lah. Mana untuk Masjid Nibung ni tak ada cuti lah. Kau Haji? Oh, tak ada pun dia dah. Sebab saya start kelas duha hari Khamis di Masjid Kepsor. Saya start dah kelas duha hari Khamis tu, Masjid Kepsor. Takkanlah pula Masjid Nibung pagi Jumaat. Ada apa dah. Kita teruskan insya-Allah minggu depan pagi Jumaat kita teruskan macam biasa. Maknanya dah cuti lah. Dah cuti. Cuma kalau cutinya kalau hari ni 1 Syawal, aku dah sibuk kan. Bila kau nak raya? Raya pasti 1 Syawal. Tak sedut sibuk lah. Raya pasti 1 Syawal. 1 Syawal tu bila kita tak tahu sebelum ni. Ada orang tanya, Ustaz, raya bila? Oh, raya sahih dah. Sahih dah rayanya. Tahu dah raya. Bila? 1 Syawal. Bila 1 Syawal? Tunggu pengumuman. Ke mana? Ke ada raya 2 Syawal? Memang raya 1 Syawal. Tapi alhamdulillah tahun ni kita dapat 30 Ramadan. Nabi SAW berpuasa 9 kali. Difardukan puasa Ramadan tahun yang ke Hijrah
Nabi berpuasa 9 kali, 8 kali 29 hari. Satu kali sahaja Nabi berpuasa 30 hari. Jadi alhamdulillah tahun ni kita dapat 30 hari. Bulan tahun lepas 30 hari kat Ramadan tahun lepas. Tapi 30 Ramadan jadi 1 Syawal tahun lepas lah. Kita biasanya tiap-tiap tahun kita puasa 29 hari. Biasa 29 hari. Dan kebanyakan 59 hari sebab Nabi 9 tahun berpuasa, 8 tahun 8 kali 9 hari. Hanya sekali saja Nabi puasa 30 hari. Jadi kita dapat Ramadan 30 hari. Jadi mana apa ni? Pahala lebih ke jadi tak suka pula. Kita ingat kena raya dah hari ni. Boleh pahala puasa lagi hari ni. Kewajipan gandaan 70 laginya. Hak sunat-sunat gandaan 70 menyamai kefarduan di bulan yang lain. Maknanya kita masih lagi berada di bulan yang mana pahala digandakan. Nak dapat pahala, syarat beriman dan kita buat tu pula zahirnya comel, hatinya ikhlas, barulah berpahala, barulah dapat gandaan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.